Assalamualaikum semua. Hari ini Melaka Daily jauh yang terbang tapi driving mandu daripada Melaka ke Karangkraf Shah Alam dekat Section 15. Lama tak datang sini tapi hari ini sangat gembira sebab dapat pergi dan menyertai sesi berbuka dengan mereka staf Karangkraf dan juga dapat berkenalan dengan tim-tim hebat daripada Rasuah Busters. Betul Rasuah Busters. Rasuah Busters dah pening kepala dah. Sebab dah kenyang. Rasuah Busters. Dan saya datang sebab saya tak pernah dengar lagi pasal Rasuah Busters ni. Jadi kita datang jauh-jauh ni nak tahu tentang apa tu Rasuah Busters kan. Bersama saya Puan Nur Hayati binti Nordin. Betul? Ketua Bawah Eksekutif atau CEO untuk Rasuah Busters yang sebenarnya ada kaitan dengan Karangkraf. Macam mana kaitan dia? Kita tanya orang kuat dia sendiri. Okey. Rasuah Busters ni bila ditubuhkan dan kenapa objektif dia? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Melaka Daily datang jauh-jauh nak bersama dengan tim Rasuah Busters dan berbuka puasa iftar ala Madinah di Karangkraf. Itu adalah talian pertama Rasuah Busters dan Karangkraf lah. Okey. Jadi apa yang kita boleh kongsikan, sebenarnya Rasuah Busters hanya barulah berusia 1 tahun lebih sahaja. Kita ditubuhkan pada di Februari tahun lalu. Sebenarnya membawa satu gerakan massa daripada rakyat kepada rakyat dalam proses kita mengembalikan nilai moral karakter bangsa dengan cara yang paling penting adalah kita fight rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Maknanya rasuah itu kita perlu lihat daripada skop dan definisi yang lebih luas, bukan saja bribery, suapan, tetapi pada bentuk-bentuk yang tak nampak seperti favoritism, cronyism, nepotism dan sebagainya yang juga terdiri daripada bentuk-bentuk rasuah. Kenapa ianya berlaku? Kerana gugurnya nilai moral tadilah. Nilai moral kita, akhlak kita yang dah buruk dan bobrok sekali sehingga kan berlaku perkara yang kita tak rasa bersalah, yang menyebabkan salah guna kuasa semua tu menjadi satu perkara yang biasa dan menjadi budaya. Dan perkara ni amat-amat besar untuk kita tentang bersama-sama. Maka hari ini salah satu hari daripada dalam bulan Ramadan ni kita bertemu dengan rakan-rakan gabungan Rasuah Busters. Jadi Melaka Daily walaupun untuk pertama kali kami alu-alukan sebagai rakan gabungan Rasuah Busters bersama dengan rakan-rakan media lain, bersama dengan rakan-rakan gabungan Rasuah Busters seramai insya-Allah lebih daripada 550 gabungan sekarang yang walaupun mempunyai beza latar belakang perjuangan. Sebagai contoh, rakan gabungan kita ada pejuang alam sekitar, ada pejuang keusahawanan, ada pejuang keuangan, ada pejuang pelbagai lagi sektor, tetapi kita bergabung atas misi yang sama, memerangi rasuah sebagai musuh. Tapi nak tanya juga sebab saya pada puan juga, kita juga ada Datuk Samudin yang merupakan tonggak Karangkraf, juga je tonggak Rasuah Busters. Jadi kenapa dalam banyak isu rasuah ni yang diambil dalam kita punya perjuangan ni? Okey, sebenarnya Datuk Husamuddin sebagai chairman Karangkraf, beliau telah menggerakkan syarikat itu begitu lama dah. Kalau nak katakan puluhan tahun, dan beliau juga menginisiatifkan satu gerakan Al-Quran yang disebut Quran Hour. Quran Hour ini adalah proses mengqurankan bangsa. Apa yang dibawa adalah supaya umat Islam secara khususnya membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Tapi setelah melihat satu gerakan itu menjadi alhamdulillah luar biasa, kita mendunia, dan kita akan adakan World Quran Hour pada 26 April yang juga bersama dengan 24 Ramadan tahun ini. Minggu depan saja kita harap semua dapat bergabung juga untuk World Quran Hour. Datuk merasakan bahawa isu yang dihadapi oleh masyarakat adalah bukan isu tertumpu kepada orang Islam semata-mata, tetapi ianya adalah isu yang merangkumi semua bangsa dan agama. Apa isunya? Nilai akhlak tadi yang telah jatuh, dan tak kira bangsa, tak kira agama. Maka gerakan Rasuah Busters ini diadakan supaya kita bergabung untuk sama-sama kita menjadikan sistem nilai itu sebagai keutamaan dalam kita membina insan, dalam kita membina keluarga, dalam kita membina komuniti, dan akhirnya kita dapat bina negara. Maka di situlah permulaan bagaimana seorang insan bernama Husamuddin Haji Yaakob ini menggunakan segala energi, segala tenaga, segala upaya dan jentera yang beliau ada di Karangkraf untuk menyumbang kembali sebenarnya kepada masyarakat, menjadi media perantaraan untuk menyampaikan mesej-mesej penting tentang rasuah, tentang akhlak, tentang Quran, tentang nilai yang harus kita kembali semula kepada belief system kita. Setidak-tidaknya rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan. Saya tengok kan sebalik kejayaan seorang individu memimpin
pemimpin, leadership yang bagus, dan juga ada tim yang bagus seperti Puan juga ya. Dan paling penting sekali ya, kalau apa orang kata Quran Hour ataupun program Rasul Busters dia akan tercapai kalau tidak ada pengalaman sejarah daripada dia sendiri yang merupakan seorang anak yang menjual surat khabar satu ketika dulu. Nah hari ini kita faham apa itu media. Jadi mungkin sebelum kita berpisah, kita nak tahu juga nasihat Puan kepada semua penonton Melaka Daily untuk menyokong Rasul Busters. Baik, sebenarnya Rasul Busters ini adalah hak kita semua. Bermakna setiap daripada kita bertanggungjawab, beraccountability, bukan sekadar pada diri kita dan tanggungjawab di dunia, tetapi sebenarnya apa yang kita lakukan bukan sekadar menyokong Rasul Busters, tapi menyokong bahawa perlunya nilai dan karakter diri kita dibangunkan dengan penuh bermaruah, kerana yang kita perlu jawab adalah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di mahsyar nanti. Dan apa yang kita lakukan pada hari ini sebenarnya bukanlah kita boleh lihat dalam satu malam. Kalau orang kata Rasul ada berpuluh tahun dah ada bersih cekak dan amanah lah kepimpinan melalui teladan, mana pergi semua tu? Teruskan. Tetapi di mana tanggungjawab kita? Adakah kita selama ini meletakkan kepada hanya pihak berkuasa? Tapi bersama Rasul Busters, kita mengajak supaya kesedaran itu masuk ke dalam hati, dan kita tahu bahawa segala yang dimulakan daripada hati akan mencapai hati-hati di luar sana. Jadi untuk kita di sini, kita perlu lakukan perubahan. Kita sedar bahawa sekiranya kita tidak menolak rasuah itu, kita tidak menolak penyalahgunaan kuasa, boleh jadi kedudukan yang berhak atas anak cucu kita akan dinafikan. Boleh jadi sekolah yang baik dan cantik, yang sepatutnya wang-wang cukai yang tidak dilarikan itu boleh pergi kepada penambahbaikan fasiliti di sekolah, fasiliti di hospital. Setiap anak kita mungkin ada laptop yang baik, setiap sekolah kita mungkin ada tandas ataupun dewan makan yang cantik, tetapi mana pergi wang-wang tersebut? Sekiranya kita tidak selamatkan, bukan itu saja, pelbagai kesan-kesan lain lagi. Kita rasa simple melepaskan seorang keluar saja, masuk ke Malaysia, warga asing, tanpa melalui dokumentasi yang betul. Tapi macam mana dengan kejadian jenayah, pembunuhan, rogol, rompakan yang boleh berlaku hanya dengan beberapa ratus ringgit dibayar di pintu masuk sempadan negara? Saya rasa ini adalah kita kena kesan daripada akal umbi lagi. Kalau akal umbi tak daripada kesan, mungkin akan lebih jauh teruk perginya. Jadi bagi pendapat saya rasa apa yang Puan tadi kata memberi semangat pada saya untuk terus membantas rasuah di Malaysia, insyaAllah. Jadi kita berpisah buat Melaka Daily terbaik, boleh? Okay. 1, 2, 3. Melaka Daily terbaik.